Selamat kembali. Saya nak sebut satu hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, ni sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur. Dan aku dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam." Maka jawab baginda SAW, surah tersebut adalah penegah, penyelamat dan menyelamatkan tuannya daripada azab kubur. Amazing tak? Inilah surah Al-Mulk yang dapat menyelamatkan kita daripada azab kubur. Dan ini sunnah kalau kita membacanya. Dan apa yang kita nak kongsikan hari ini, kenapa sampai boleh jadi tahap sebegitu, sampai dia boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur. InsyaAllah di talian bersama dengan saya di Skype ialah Ustaz Muhammad Syahari Abdul Rahman, yang merupakan jurulatih utama Tadabbur Center, yang akan bertadabbur dengan kita beberapa ayat surah Al-Mulk, di mana sebenarnya kita akan lihat dari konteks agar kita dijauhi dengan perasaan ego dan sombong, kerana topik kita pada hari ini ialah lentur ego dan kesombongan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Farah. Sabahul khair. Alhamdulillah. Sabah an-nur. Subhanallah khair. Alhamdulillah. Ustaz adalah satu penulis yang menulis khusus satu buku yang bertajuk Kompas Al-Mulk. Alhamdulillah. Satu buku mengenai Kompas Al-Mulk. Jadi masya-Allah, hari ini kita tadabbur ayat yang sesuai sekali lah dengan individu yang mampu mengupas dengan terbaik sekali, insya-Allah. InsyaAllah. Baik Ustaz, kita nak minta Ustaz kita mulakan dengan ayat pertama surah Al-Mulk. Kita tadabbur, insya-Allah. Silakan Ustaz. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat Tuhan yang menguasai pemerintahan dan dia ke atas segala sesuatu maha menguasai. Puan Farah yang saya hormati dan seluruh para penonton TV Al-Hijrah yang alhamdulillah kita baru dapat bersama-sama membaca Yasin. Mudah-mudahan Allah dengan asbab bacaan Yasin kita mengangkat musibah wabak daripada tanah air kita. Dan ayat yang pertama surah Al-Mulk ini adalah ayat yang bermula dengan perkataan berkat. Sedangkan surah ini adalah surah yang bertajuk kerajaan atau kekuasaan. Mengapa kisah mempunyai kerajaan dikaitkan dengan keberkatan? Kerana manusia ini, ya, seperti saya, seperti kita semua, bila diberikan kekuasaan, bila diberikan kerajaan, bila diberikan kedudukan, kita mudah lupa kepada aspek keberkatan. Kerana apabila kita diberikan kemampuan untuk melakukan apa sahaja, waktu inilah kita lupa nak tekan brake. Waktu inilah kita lupa lampu tu merah. Waktu inilah kita terlupa ada faktor penting yang mesti dititik beratkan apabila kita nak apa yang Allah beri, namanya kekuasaan, itu berkekalan. Ramai orang melihat untuk kekal berkuasa dia perlu kepada faktor fikiran yang licik ataupun faktor penyokong yang ramai ataupun pelbagai faktor. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, penguasa kepada semua raja-raja dan kerajaan, telah mengumumkan faktor paling utama yang mesti orang-orang beriman beringat adalah faktor keberkatan. Kena selalu titik beratkan keberkatan dalam tindak tanduk kita yang diberikan Allah kekuasaan. Berkat adalah suatu yang kita tak boleh nampak dengan mata. Tetapi kenapa kita baca basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim apabila memulakan sesuatu pekerjaan? Kerana kita percaya, ya, untuk sesuatu urusan itu, ya, sampai kepada maksud, ya, lancar, tidak ada masalah, ia hanya akan berlaku dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala beri. Ini nombor satu, Puan Farah. Yang kedua, dalam ayat yang pertama ini juga, ya, kita belajar tentang Allah Maha berkuasa
Allah Ta'ala menyediakan keberkatan, iaitulah kebaikan yang begitu banyak. Pada masa yang sama Allah Ta'ala mengumumkan dia memiliki segala kebaikan ini, maha berkuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berkuasa di situ adalah bermaksud berkuasa untuk mematikan dan menghidupkan selepas mati. Jadi apa kaitan keberkatan, kerajaan dan kehidupan selepas mati? Kerana orang yang diberikan Allah kerajaan dan kekuasaanlah yang paling menerima ujian yang paling berat. Apabila dibangunkan semula daripada lubang kubur, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling berat, yang paling kuat ujian adalah mereka yang diberikan jawatan, mereka yang diberikan kekuasaan. Jangan sangka kamu boleh melakukan apa sahaja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha berkuasa untuk menghidupkan balik kamu, wahai si penguasa, wahai orang yang bertahta, wahai orang yang dihormati di seluruh dunia. Tuhan maha berkuasa untuk hidupkan balik kamu, dan segala yang telah kami kurniakan kepada kamu dahulu sebagai seorang raja, sebagai sebuah kerajaan, akan ditanya ke mana nikmat-nikmat itu telah digunakan oleh kamu. Jadi orang yang mengurus apa yang Allah beri dengan pemikiran kepentingan berkat, maka insya-Allah dia akan selamat daripada ujian, soalan di hari akhirat nanti. Itulah lebih kurang ayat yang pertama, Puan Farah. Okey, masya-Allah, masya-Allah. So hari ini insya-Allah kita akan memperhalusi lagi konteks yang apa Ustaz sampaikan tadi. Tapi sebelum kita memperhalusi lagi dan kita teruskan dengan beberapa ayat seterusnya, untuk bagi kita motivasi lah Ustaz kan, ialah apa yang melalui hadis Rasulullah ataupun yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka yang sentiasa mengamalkan surah Al-Mu'min. Sebagaimana yang dibacakan oleh Puan Farah tadi, salah satunya adalah di mana surah ini mencegah ataupun disebut sebagai al-mani'ah. Kerana menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata dan diiyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya ini adalah surah yang boleh mencegah seseorang itu seandainya dibaca pada setiap malam, setiap malam, daripada azab kubur. Dan ada 2-3 hadis yang sahih lagi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah sebelum Nabi tidur. Jadi sangat menarik mengapa Nabi telah packagekan tidurnya dengan 2 surah, iaitulah surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah. Kerana surah Al-Mulk ada cerita tentang bagaimana sepatutnya kita melihat tidur. Rupa-rupanya tidur ini adalah bukan sekadar sebuah kerehatan, tetapi latihan untuk menuju kematian. Maka bila kita nak pergi ke mati tiap-tiap malam, Nabi ajar kita, kenapa perlu melazimi surah Al-Mulk. Lalu datang hadis seterusnya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi mengajar, apabila kita nak tidur, yang kita sebutkan tadi latihan untuk mati, apa yang penting bila kamu nak pergi kepada kematian adalah, adakah dosa-dosamu yang berlaku, yang berlalu pada hari berkenaan sudah diampunkan Allah? Itu yang boleh menyelamatkan seseorang di lubang kubur. Apa yang sudah dia lakukan. Esok belum tentu. Kita bila nak tidur, kita dah fikir dah hari esok nak buat apa. Tak salah. Yang salah adalah bila kita rasa seperti hari ini tidak ada apa-apa kesalahan pun kita buat. Jadi Nabi bagi tahu dalam satu hadis, di mana surah 30 ayat memberikan syafaat kepada yang bersahabat dengannya, hatta ghufira lahu innahu tabarakalladzi biyadihil mulk. Iaitulah surah yang memberikan maghfirah kepada sesiapa yang bersahabat dengannya. Dan akhir sekali, Puan Farah, Adibah, iaitulah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surah 30 ayat yang akan melakukan pembelaan, khasamat an sahibiha, yang akan melakukan pembelaan, peguam bela di hari akhirat.
mereka yang sudah tersenarai ke neraka, tetapi kerana dia bersahabat dengan surah Al-Muluk, dia akan dibantu oleh pembela yang bernama surah Al-Muluk sehinggalah dia dimasukkan ke dalam syurga. Subhanallah. Allahu Akbar. Nabi SAW telah membocorkan beberapa rahsia sebenarnya, iaitulah daripada 114 surah, surah Al-Muluk ada kedudukan yang tersendiri. Ya, baki lagi, ya, Nabi menyebut dengan konsisten mereka yang bersahabat. Nabi tidak menyebut mereka yang membaca. Amal. Nabi menyebut mereka bersahabat, Puan Farah. Ya, betul. Jadi bersahabat ni maknanya apa? Bersahabat ini, ya, kata Ibnu Mas'ud, ya, makna sahabat itulah adalah kulla lailatin. Tidak kamu berpisah dengannya setiap malam, sebab dah nama sahabat. Kita takkan memisahkan diri daripadanya. Itu baru nama sahabat. Kita tak berpisah dengannya. Jadi konsistensi adalah rahsia untuk surah Al-Muluk ini memberikan, ya, syafaat dan kelebihannya kepada kita. Masya Allah. Dan dekat dalam Facebook pun dah ada yang kata moga diberi istiqamah, kita konsisten dalam mengamalkan surah Al-Mulk. Tapi kan paling penting kan Ustaz, untuk kita betul-betul bersahabat. Kalau bersahabat tu dia kena kenal hati budi pekerti kawan dia tu kan Ustaz. Bukan sekadar membaca, tapi kita kena betul-betul bertadabur. So inilah yang kita akan bawakan pada hari ini, insya-Allah. Betul. Baik Ustaz, seterusnya bila kita lihat surah Al-Mulk ni kan, Masya Allah, amazing sangat yang syafaat yang diberikan kepada kita. Allah berikan kita kelebihan-kelebihan yang tertentu. Dan di sini juga daripada untuk kita mendapat kelebihan tu, macam yang kita bincangkan tadi, ialah kita kena fahami apa yang Allah sampaikan melalui surah Al-Mulk. Dan mesej yang paling utama ialah tentang kekuasaan, kerajaan Allah. Pada waktu sama, Allah juga bagi kita kerajaan dan kekuasaan. Jadi kita ni sebagai manusia nak sedar diri kan Ustaz. Kita kena tahulah tahap mana kerajaan kita, kekuasaan kita. Jadi kita nak jelaskan, kita nak explainkan, kita nak huraikan pada para penonton, termasuk kami semua kat sini lah kan. Membezakan antara kerajaan Allah dengan kerajaan manusia, kekuasaan Allah dan kekuasaan manusia. Silakan Ustaz. Okey, tajuk kita hari ini adalah lentur ego dan kesombongan. Ini adalah penyakit yang dirawat oleh surah Al-Muluk. Kerana penyakit ego, penyakit sombong ini boleh ada pada kita. Ya, kita barangkali melihat, ya, Zionis, ya, contoh Zionis di Palestin itu sombong, sebagai makhluk perosak, sombong, ego. Kita marah atas sikap mereka buli penduduk Palestin. Tetapi kadang kita lupa, kita boleh berjangkit daripada mereka penyakit yang sama. Betul. Kita marah ke buli ke Muslim di sana. Tetapi kadang kita tak sedar kita buli orang, kita aibkan fulan bin fulan. Betul. Konsisten mengaibkan, tak ada rasa bersalah, character assassination, itu juga buli. Jadi satu perkara yang kita kena belajar. Al-Quran ketika berbicara tentang Yahudi, Allah tidak sebut dalam surah Al-Fatihah jalan orang-orang yang kemurkai dari kalangan orang Yahudi. Allah tak sebut Yahudi, Allah kata orang yang dimurkai. Sebab apa? Dengan menyebut sifat, kita pun berwaspada. Kalau Allah sebut Yahudi, maka kita kata ini mereka, bukan kita. Sedangkan perangai yang ada pada Bani Israel berkenaan, al-maghdubi alaihim, boleh berpindah kepada kita. Lalu jadikanlah surah ini sebagai pelentur sifat ego yang boleh mudah sangat hadir bila Allah beri kepada kita sedikit kelebihan ke atas orang lain. Allah beri kedudukan, ya, Allah beri kerajaan, Allah beri jawatan tinggi, Allah beri kekuasaan. Sebab itu Nabi SAW bila diberikan kekuasaan ke atas bumi Makkah, ya, Nabi diperintahkan Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Diberikan saja Al-Muluk, diberikan saja kerajaan ke atas bumi Makkah tahun 8 Hijrah, pembukaan Makkah. Nabi terus diperingatkan Allah, jaga-jaga, berwaspada, ya. Akan datang satu penyakit, dia bermula daripada kecil sahaja kansernya, tetapi dia boleh membawa kepada bongkak, sombong dan kita rasa kita lebih baik daripada orang lain. Ini biasa berlaku bila menang.
Ini biasa berlaku bila dapat kuasa. Ya. Lepas tu Nabi dengan penuh bijaksana memerintahkan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang berkulit hitam yang dahulu dikenali sebagai hamba untuk daki panjat batu bata Baitullah itu dan mengalunkan azan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi tindakan Nabi itu sangat bijaksana kerana nak ajar. Nabi tak pilih sebarangan sahabat, Nabi pilih sahabat yang memang sinonim dengan penghinaan di Mekah dahulu. Golongan hamba, kulit hitam pula tu, Bilal bin Rabah, untuk naik atas Baitullah Al-Haram yang mulia untuk melaungkan azan. Kerana hari itu adalah hari di mana tidak ada orang boleh klaim dia lebih baik daripada sesiapa. Ya. Jadi apa yang diajukan oleh Puan Farah tadi, apa beza kerajaan yang Allah beri pada kita dengan kerajaan Allah Ta'ala? Yang ni kita kena insafi selalu, kena selalu ingat hakikat ini. Pertama, kerajaan Allah tiada permulaan, tiada pengakhiran. Kita ada permulaan, ada pengakhiran. Kita pun dapat kerajaan, kekuasaan mewarisi daripada ibu bapa kita barangkali, ya, mengambil alih daripada orang lain barangkali, tetapi Allah tidak mewarisi daripada sesiapa. Dan akhir sekali, kerajaan Allah Ta'ala ini, ya, bukan sekadar tidak ada mewarisi daripada sesiapa dan tidak mewariskan kepada sesiapa, tetapi kerajaan Allah Ta'ala ini tidak ada sempadan masa, tidak ada sempadan tempat. Pemerintahan Allah tidak bermula dengan kematian, daripada tiada, ataupun berakhir dengan tiada, tidak. Dan kerajaan Allah ini tidak ada sempadan. Kita ada sempadan. Ya, seorang YB ada sempadan parlimennya, seorang YB ada sempadan dunia. Tetapi Allah Ta'ala tidak ada sempadan. Dia mengatur semua perkara di atas alam ini. Masya Allah. Supaya kita ni pun sedar diri. Ya Ustaz. Dan sebenarnya kita nak masuk lagi dalam ayat-ayat surah Al-Mulk ni. Sedikitlah berkenaan hadis Rasulullah SAW. Supaya kita ni lagi motivasi untuk mendengar tadabbur pada pagi ni. Iaitu berkenaan mereka walaupun ada sebesar zarah rasa sombong dalam hati, tak ada harapanlah masuk jannah. Tak boleh masuk jannah. Jadi ini macam mana kita nak gambarkan? Sebab kita ni macam Ustaz kata tadi, mesti kita ni ada juga. Allah ingatkan dalam Quran tu sebab perangai tu mungkin terpalit dengan kita. Mungkin kita pun ada. Dan pastinya dalam kehidupan seharian kita tak terlepas dalam membuat perlakuan yang kadang-kadang kita ingatkan tak sombong. Tapi sebenarnya sombong. Jadi Ustaz macam mana ni? Bila dengar hadis tu kan rasa macam, ya Allah, adakah aku harapan ni nak masuk syurga? Dan bagaimana surah Al-Mulk ni dapat membantu kita melepasi fasa kita ni ada kesombongan dalam hati? Sebab itu Nabi tidak pernah meninggalkan surah ini kerana surah ini menawarkan nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sendiri adalah pemimpin kepada kerajaan Madinah. Dan apabila kita mendapati surah ini bermula dengan cerita mereka yang berada di dalam neraka, na'udzubillah, pengakuan ahli-ahli neraka adalah kalaulah kami dahulu berfikir, lau kunna nasma' au na'qil, kalaulah kami menggunakan fikiran kami. Jadi kita kena selalu menggunakan fikiran, dalam arti kata kita kena sentiasa berhenti seketika daripada rutin harian, berhenti seketika daripada terus melakukan apa yang biasa kita lakukan dengan bertanya, aku buat apa sebenarnya ni? Apa yang dah berlaku tadi? Sebab tu kita diajar dalam solat, untuk apa pun kesibukan 5 minit, 10 minit untuk tidak melakukan apa-apa melainkan berhadapan dengan Tuhan dan menyebut, ya, 7 ayat yang di dalamnya ada cerita tentang kau akan berdepan dengan Tuhan engkau. Apa persiapan kau nak berhadapan dengan Tuhan engkau? Malik Yaum Ad-Din. Jadi bila kita benar-benar faham apa kita baca dalam solat, maka solat itu sendiri sebagai ruang untuk reset. Reset ni maknanya kita undur balik ke belakang untuk tanya soalan. Aku buat apa sebenarnya tadi? Aku buat apa? Aku nak buat apa sekejap lagi? Jadi solat seharusnya menyebabkan anda selalu bertanya apa tujuan kita hidup. Kerana dengan berfikir begitu, kita akan jadi orang yang akan sensitif dengan dosa pahala. Ini cara fikir orang mukmin. Kalau kita jarang reset,
Kalau kita jarang bertanya soalan, aku buat apa sebenarnya? Yang ni yang kita tak sedar, kita mengumpul dosa. Dan inilah yang menyebabkan penyakit sombong, ya, sampai ke satu tahap kita rasa kita dengan Tuhan tiada apa-apa masalah, akan membawa kepada kita dengan mana-mana manusia pun tiada masalah. Kita tak tengok kita ada banyak keaiban. Jadi solat adalah peluang terbaik untuk kita reset dan bertanya soalan apa sebenarnya kita buat tadi dan seterusnya. Dan saya kira baca surah Al-Mulk ni dengan memahami maksudnya ni adalah riset setiap malam kita lah. Kata lain kan. Okey Ustaz, saya nak merujuk kepada surah Ali Imran ayat 191 yang bermaksud, tidakkah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia? Maha suci engkau, maha peliharalah kami dari azab neraka. Daripada ayat ni kan kita dapat lihat bahawasanya setiap satu yang Allah buat tak ada yang sia-sia. Pasti ada reason dia, asbab dia di sebaliknya. Termasuklah apa yang kita terpaksa lalui pada waktu dan ketika ini berhadapan dengan virus COVID-19 yang kita tak nampak. Tapi pastinya Allah kata kat sini, semua yang Allah buat tak sia-sia. Jadi bagaimana dari segi konteks perbincangan kita pada hari ini yang Ustaz boleh tadaburkan dengan kita? Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh mengutuskan apa sahaja kepada manusia, walaupun pada mata pandangan manusia, ya, makhluk berkenaan sangat kerdil, sangat kecil. Dulu apabila Abrahah mahu menyerang Kaabah dan berbangga dengan gajah-gajah, ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab al-fil, bangga dengan gajah. Allah memilih untuk mendatangkan makhluk yang jauh lebih kerdil daripada gajah, yang manusia kata tak signifikan pun makhluk berkenaan, iaitulah burung. Sebab tu kita tak pelik dalam surah Al-Muluk ni Allah Ta'ala menyentuh mengenai burung, awalam yarau ila tayr. Kau tak perhatikan makhluk yang sangat kerdil, yang sangat kecil yang bernama burung. Burung sekalipun boleh mendatangkan kehancuran dan boleh memberikan peringatan. Hari ini kita diuji Allah dengan makhluk yang lebih kecil daripada burung dan membawa kehancuran dan kebinasaan. Ya, iaitulah dinamakan oleh manusia, para saintis, sebagai COVID-19. Dahulu makhluk ini, ya, mungkin tidak dinamakan sebagai COVID, tetapi spesies makhluk kerdil, kecil, halus ini bukan tak pernah hadir dalam sejarah. Ya, dahulu, ya, Nabi sendiri menamakan wabak yang tular, yang tersebar ini sebagai ta'un. Walaupun ta'un dengan COVID ini berbeza, tetapi ia dalam kategori pandemik, yang mana bila terkena, dia boleh merebak kepada orang lain. Saya terus teringat Puan Farah kepada kupasan para ulama tentang satu ayat, ya, Tuan Puan boleh catat dan boleh remind di ruangan komen Facebook tu, ya, surah Al-Baqarah ayat 243. Boleh baca, boleh belik terjemahan Al-Baqarah 243. Ayat tu dia cerita tentang alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Kau tak perhatikan bagaimana satu jumlah manusia yang sangat ramai, ya, beribu-ribu telah keluar beramai-ramai daripada rumah mereka. Faqala lahumullahu mutu. Okey. Bila mereka keluar daripada rumah mereka untuk pergi ke tempat lain, ya, para ulama mentafsirkan kisah ini sebagai kisah satu kampung yang ditimpa ta'un. Tak tahu daripada mana tiba-tiba makanan, air sungai menyebabkan mereka terkena wabak berkenaan. Lalu untuk lari daripada kematian, mereka meninggalkan perkampungan mereka yang ditimpa ta'un. Dan bila sampai dekat satu area, mereka kata, Alhamdulillah, kita dah sampai di satu tempat yang tak ada sebarang penyakit ta'un. Allah matikan mereka di tempat yang tak ada ta'un. Allah. Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Walaupun ada para ulama menjadikan ayat ini sebagai ayat kenapa jangan rentas daerah. Okey. Apabila sesuatu perkampungan itu ditimpa ta'un, ayat itu kelihatan memberi isyarat ke arah itu. Tetapi apa yang kita belajar daripada ayat ini adalah kematian sedang berlaku di mana-mana di hadapan mata kita, berpunca daripada makhluk yang sangat kerdil. Ya. Sebagai peringatan daripada Allah yang kamu juga akan mati pada bila-bila masa. Dan makhluk yang bernama COVID ini kelihatannya tidak memilih usia, tidak memilih tempat,
Kadang tanpa simptom ia membawa kita kepada kematian. Jadi ini sebenarnya satu peringatan daripada Allah, iaitulah bila kematian berlaku dengan sangat mudah di sana sini, ia menandakan ajalmu juga semakin hampir. Maka berjaga-jaga wahai orang beriman. Ya, saya suka bila Puan Farah sebut angka kematian 70 itu bukan sekadar permainan angka. Dia adalah 70 keluarga yang sedang mengambil peringatan daripada kematian. Kita akan melalui detik tersebut. Masya Allah. Dan ini saya kira sangat berkait rapat dengan ayat kedua surah Al-Mulk, di mana Allah menyebut tentang kematian sebelum kehidupan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Maksudnya Allah sebut mati dulu sebelum Allah sebut hidup. Walhal kita ni kalau fikirkan kronologi kehidupan, kita hidup dululah sebelum mati kan Ustaz. Jadi pasti betul. Apa yang Allah letak kat situ kan pasti ada scientific deduction, ada sains di sebaliknya, sama social science ke sains dari segi biologi ke, pasti ada sebabnya. Dan insyaAllah kita nak kupaskan sekembalinya. Kita nanti Ustaz kita rehat saat, tapi kita nak balik supaya kita nak kongsikan kenapa Allah sebut mati dulu, Allah tak sebut hidup dulu walaupun hidup tu datang dulu. Kita akan jawab sekembalinya kita nanti insyaAllah.
Selamat kembali, kita masih lagi bertadabbur surah Al-Mulk dan ayat kedua Allah menyebut tentang kematian sebelum Allah menceritakan tentang kehidupan. Dan persoalannya kenapa Allah meletakkannya sebegitu rupa dan bagaimana kita nak mengaitkan dengan pengurusan ego dan kesombongan kita sebagai manusia yang kerdil. Ustaz, silakan, over to you Ustaz. Terima kasih Puan Farah Adiban dan seluruh para penonton yang setia dengan TV Cerah ini. Allah menyebut kematian terlebih dahulu dan Allah mengkemudiankan sebutan kehidupan. Sedangkan sekarang saya hidup Ustaz, baru mati. Tetapi Al-Quran sebut mati dulu baru hidup. Ini menunjukkan surah ini bukan nak bercakap pasal kehidupan sekarang. Surah ini nak bercakap kamu akan mati. Tetapi mati bukan penamat. Mati hanyalah permulaan kepada kehidupan yang sebenar kekal abadi. Lalu al-maut di situ merujuk kepada kita mati nanti dan al-hayata di situ adalah kehidupan selepas kita kematian. Jadi kalau kita selalu berfikir lepas mati hidup balik, maka sudah pasti kita sangat berwaspada dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Kerana apa tujuan hidup balik lepas mati? Kita akan ditanya soalan, liyabluwakum. Kamu akan diuji. Apa maksud ujian? Ujian adalah sesuatu yang anda pilih, akan diberitahu benarkah pilihan itu. Keputusan akan diberikan. Jadi ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Kalau lepas mati hidup balik terus ke syurga, itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah kita akan disoal, kita akan disiasat. Dan siasatan itu adalah berdasarkan amalan yang kita lakukan di dunia. Jadi apakah pilihan yang sudah kita buat? Kita memilih taat atau kita memilih maksiat? Itu yang menentukan kehidupan yang sebenar yang tiada lagi sebarang kematian. Na'udzubillah daripada abadi di dalam neraka. Dan semoga Allah jadikan kita daripada mereka yang abadi di dalam syurga. Ya, amin. Amin. Sedikit lagi, Puan Farah. Menarik apa yang disebut oleh para ulama juga seperti Ar-Razi. Beliau kata selain daripada faktor itu, ya, faktor ada kehidupan selepas kematian, Allah nak kita ni jadi orang yang bila beribadah. Kenapa Allah dahulukan mati? Sebab sebelum kita nak hidup, sebelum kita nak bekerja untuk hidup, ingat mati terlebih dahulu. Sebab tu mati disebut dulu. Lalu engkau akan bekerja dengan sangat produktif, dengan sangat efektif. Sebab engkau faham yang hidupmu tidak lama, pekerjaanmu tidak lama. So fikirkan betul-betul adakah tindak tandukmu ini akan memberikan legasi, memberikan kebaikan kepada anak binimu, keluargamu. Always berfikir yang kau akan mati pada bila-bila masa. Lalu didahulukan kematian untuk memutuskan angan-angan kosong. Terlalu berfikiran jauh ke depan sampai lupa yang mati boleh datang secara mengejut kepada kita. Jadi always berfikir tentang mati boleh datang menyebabkan kita benar-benar hidup dalam kehidupan kita sekarang. Masya Allah. Ustaz, sebenarnya saya nak tanya lagi berkenaan kematian ni dengan Ustaz. Khususnya dalam keadaan pandemik COVID ini kita lihat kematian sentiasa. Tapi sebelum saya pergi ke situ, ada satu area yang bila saya baca surah Al-Mulk kan saya tertanya-tanya juga lah selama ni. Iaitu Allah bagi tahu dalam ayat kedua ni ialah Allah ciptakan kita ni untuk nak tengok siapa yang lebih baik dari segi amalan. Dia seolah-olah ada ranking kat situ. Boleh Ustaz huraikan sikit? Liyabluwakum, Allah guna perkataan ibtala. Ibtala ini adalah ujian yang sangat berat. Apa makna ujian yang sangat berat? Ia bermakna peperiksaan yang ramai orang masuk ke dalam dewan peperiksaan tetapi berakhir dengan ramai yang gagal. Na'udzubillah. Jadi itu makna ujian yang berat. Na'udzubillah. Jadi pemilihan perkataan bala ataupun ibtala sudah memberikan isyarat ramai yang tidak menyedari apa tujuan dia hidup. Rupa-rupanya ayat 2 ini menjelaskan orang yang berfikir hidupnya sementara. Lepas mati hidup balik. Insya-Allah orang ini dia punya risiko untuk gagal dalam peperiksaan itu semakin minimum lah. Kerana dia selalu berfikir,
Kerana aku hidup singkat, aku kena melakukan ahsanu amala. Menarik, ulama kata Allah tak sebut aktsaru amala. Kerana Quran beri perhatian pada kualitatif, bukan kuantitatif. Jadi hidup kita ni walaupun kita tak banyak melakukan amal, tetapi sekali beramal dan kita berfikir kita akan mati lepas ni, seperti contoh solat, kita nak solat, lalu kita fikir ini mungkin solat yang terakhir. Bila kita fikir begitu, ini mungkin solat aku yang terakhir, ini mungkin khutbah yang terakhir, ini mungkin tazkirah yang terakhir, ini mungkin sesi aku dengan TV Hijrah yang terakhir. Bila kita selalu fikir begitu, maka dia akan menatijahkan orang yang dalam amalannya di sisi Allah ahsan. Dia selalu lebih baik daripada orang lain. Masya Allah Ustaz, sebenarnya kan inilah kebaikan kita bertadaburkan. Sebab kita dah belajar kadang-kadang certain information ni. Tapi bila kita tadabbur tu kena refresh sentiasa. Kita sentiasa kembali kepada message yang Allah nak sampaikan. Dan baik, dan satu lagi konteks yang kita nak kongsikan ialah pada waktu dan ketika ni kita tak pernah berada, tak tahulah saya tak pernah berada, saya kira dalam kategori post kemerdekaan. Kita tak pernah berada dalam kategori yang melihat angka kematian yang begitu tinggi setiap hari disebabkan sesuatu perkara yang dimaklumkan setiap hari sebagai data dan statistik. Dan pada waktu dan ketika ini, walaupun dengan adanya didatangkan data dan statistik kematian yang begitu besar angkanya, bukannya dalam Malaysia tapi globally, namun hakikatnya kadang-kadang kita ni masih lagi hidup macam kita ni takkan mati. Jadi macam mana kita nak pastikan hati kita ni tak rasa macam mereka tu kesian kat mereka. Tak sedar yang kita ni anytime kita pun mungkin jadi orang yang seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam satu ayat lain yang membantu kita untuk faham apa makna ahsanu amala. Tadi ayat 2 kita belajar ahsanu amala ni kalau nak faham mudah aja. Ayat tu sebut mati and then hidup. Maksudnya orang yang akan benar-benar hidup di atas muka bumi adalah orang yang ingat mati. Lalu ada satu ayat di penghujung sekali, ayat terakhir surah Al-Hijr. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga datang kepada kamu keyakinan. Jadi apa makna beribadahlah kepada Tuhanmu hingga datang keyakinan? Apa makna keyakinan? Inilah yang ditafsirkan oleh para ulama sebagai kematian. Tuan-puan, dahulu sebelum COVID datang, kita barangkali beribadah dengan keyakinan mati barangkali datang dengan tanda, mati barangkali datang pada orang tua, mati aku ni muda, lambat lagi kot. Tetapi bila semalam 70, sebelumnya sampai 100, sudah 2 tahun kita melihat angka kematian yang tidak sedikit bertubi-tubi. Itu sebenarnya satu keyakinan daripada Allah yang giliranmu akan datang, yang giliranmu akan menjelma. Jadi sepatutnya kita ambil peringatan. Ahsanu amala, kalau kita lihat juga di dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala sebut ahsanu amala. Kemudian Allah sebut bagaimana nak capai ahsanu amala dengan cara yang sama. Kamu kena yakin. Kamu kena yakin, al-yakin adalah al-maut. Kamu kena yakin mati akan datang pada bila-bila masa. Di mana Allah Ta'ala sebut dalam ayat 8 dan ayat 9, belief sistem orang beriman. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu wa inna la ja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Allah Ta'ala kata bila kamu tengok hidup kamu ni, kamu tengok kereta kamu, kamu tengok anak bini kamu, kamu rumahmu, kamu kena berfikir yang kamu tidak akan selamanya mempunyainya. Manfaat daripada itu semua akan hilang pada bila-bila masa. Betul. Manfaat daripada kereta boleh hilang. Manfaat daripada anak boleh hilang. Manfaat daripada pasangan boleh hilang pada bila-bila masa. Jadi kita always kita always sentiasa bersedia. Yang nikmat ini boleh hilang pada bila-bila masa. Bila kita berfikir begitu, kita akan memanfaatkan masa sekarang. Masya Allah. Dan nikmat yang Tuhan berikan. Dan paling penting sekali kita meletakkan diri kita di tempatnya. Bukannya kita ni maha berkuasa, tapi kita ni yang dikuasai. Ustaz, sekarang kita nak masuk ke ayat ketiga. Boleh tak Ustaz tadabbur ayat ketiga? Boleh. Silakan.
Ayat yang ketiga, Allah mula berbicara tentang langit. Jadi kita mungkin tertanya-tanya kan, tadi cerita pasal Allah memiliki kerajaan, kemudian Allah cerita pasal kerajaan makhluk, ya, ada mati, ada hidup, ya, ada waktu, ia ada waktu dia tiada. Tiba-tiba Allah berbicara tentang langit. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah yang menciptakan 7 petala langit. Jadi kenapa tiba-tiba bicaranya tentang langit? Kerana ya, Allah Subhanahu wa taala ya nak mengajar kita, kalau kau nak tahu tentang betapa engkau itu begitu lemah, ya, tidak signifikan, betapa kita ini sangat hina, tiada apa-apa, we are nothing, lihat ke arah langit. Ya, lihat ke arah langit, renungkan dengan ilmu. Sebagai contoh, bila kita lihat ya bintang-bintang, tahukah anda bintang yang paling jauh, bintang yang paling dekat dengan kita punya matahari, ya, apa-apa sajalah nama yang para saintis beri, seperti contohnya Alpha Centauri, kajian menunjukkan, ini bila kita tengok bintang, ya, dengan pendekatan thummarji'il basar, kita ulang tengok banyak kali. Apa makna ulang tengok banyak kali? Maknanya kaji. Jangan tengok gitu-gitu. Jangan kita hanya tertengok langit. Allah kata ulang tengok. Maknanya tengok dengan ilmu. Lalu ilmu sains kata bintang yang paling dekat dengan kamu adalah berjarak 4 tahun perjalanan cahaya. Itu bintang yang paling dekat. Itu matahari yang paling dekat. Hatta matahari kita pun 8 minit cahaya tu nak sampai ke mata kita. Kita bukan tengok matahari sekarang sebenarnya. Kalau kita tengok matahari, itu matahari 8 minit tadi. Nak katanya itu baru satu bintang yang mengambil masa perjalanan 8 minit, yang mengambil masa 4 tahun perjalanan cahaya. Dan di atas kepala kita ini, sains kata ada 100 juta bintang. Jadi kita boleh imagine betapa kita ni kerdil ibarat serbuk di atas padang pasir. Jadi orang yang jarang merenung ke arah langit dan lalu kepalanya hanya menghadap ke bumi, lalu dia akan merasakan dia ada kelebihan, dia ada ketinggian, sedangkan Allah sudah memberikan perkhabaran. Orang yang selalu melihat ke arah langit, dia akan datang khasian dan hasir. Khasian ni maknanya dia ada satu perasaan hina diri. Ya, dia akan merasakan dia tak ada apa-apa sebab Allah Ta'ala yang memiliki segala-galanya. Dan hasir adalah satu perasaan menyesal, hasrata. Satu perasaan menyesal atas apa yang sudah saya lakukan selama ini. Saya hidup tanpa mengikut tujuan apa yang Allah Ta'ala nak. Jadi itulah serba sedikit Puan Farah tentang ayat ketiga kita. Masya Allah. Dan kalau dari segi konteks saintifik kan Ustaz, bila kita melihat langit, bukan sahaja kita melihat ketinggian langit, malah isi kandungan langit. Macam kita tahu betapa besarnya planet-planet dan betapa lebih besarnya matahari untuk planet solar system kita, malah ada lagi super sun ataupun matahari-matahari yang lebih besar daripada matahari solar system kita ni. Dan saya kira kalau kita betul-betul memahami ilmu tentang langit ni, lagi kita rasa dan dapat gambarkan, dapat imagine kebesaran Allah tu sendiri dan rasa kecilnya kita. Baik. Dari satu lagi konteks untuk ayat ketiga kan Ustaz, kalau dalam segi akademia, kalau orang nak buat kajian ataupun orang nak buat PhD ke masters even, dalam buat kajian ni kan ada satu etika kan Ustaz, iaitu kita ni ada pengecualian. Maksudnya kita kata okey, kajian ini dibuat mengikut data dan statistik, kita buat research 500,000 orang contohnya, dan data ni bersandarkan mereka dan kita adalah macam pengecualian, ni bukan untuk secara keseluruhan. Tapi bila Allah kita tengok dalam ayat ni, Allah bagi challenge kat kita. It's like a total challenge. Tidak ada pengecualian. Allah challenge manusia untuk mencari kecacatan dari segi maklumat yang Allah berikan. Jadi macam mana kita nak gunakan informasi ni, fakta yang Allah berikan ini, supaya kita sedar yang kita ni, Masya Allah, begitu kecil sekali. Ini yang perlu dicapai oleh umat Islam, di mana mereka tengok ke langit, bukan sekadar, orang kata ada awan lah berbentuk kalimah Allah, tengok ke langit sekarang. Kadang kita ni sangat berminda,
tunggu benda pelik terjadi. Sedangkan setiap hari, setiap saat, apa yang terjadi di atas kepala kita adalah perkara-perkara pelik dan ajaib. Tetapi pelik ke tidak, ajaib ke tidak, dia bergantung kepada ilmu. Sebab itulah ayat 3, ayat 4 ni adalah dasar penting lahirnya tamadun Islam yang sangat saintifik, yang sangat tidak memerhatikan sekadar akhirat, tetapi apa yang Allah nak beritahu daripada alam yang sedang berlaku setiap hari. Matahari terbit, matahari terbenam, awan bergerak, pelangi muncul, hujan turun, burung terbang, lautan bergelora. Nothing happen by accident, semua perkara ini. Jadi ayat 3 ni adalah ayat yang mendidik umat Islam agar jangan menganggap apa yang terjadi di sekeliling hanya sekadar fenomena alam seperti biasa. Tidak, sebenarnya Tuhan ada nak bercakap dengan kita menerusi alam ini. Tetapi kita kadang tak lihat alam seperti ayat 3 dan ayat 4. Kita dah sibuk dengan gadget kita. Kita dah sibuk dengan notification. Kadang gadget inilah yang menyebabkan, media sosial inilah kadang menyebabkan kita tidak menganggap apa yang terjadi di atas kepala di sekeliling kita sebagai satu teguran daripada Allah. Sebagai contoh, kalau kita melihat matahari terbit di sebelah timur, matahari terbenam di sebelah barat. Cuba fikir sejenak. Ini berlaku tiap-tiap hari. Tepat sekali waktu ia terbit, namanya syuruk, fajar. Tepat sekali ia terbenam, kita pun buka lah puasa 6 kita. Jadi begitu taatnya makhluk-makhluk ini kepada perintah Tuhannya, dan tidak pernah hal tara min futur. Kamu takkan dapati adanya fitrah, adanya perubahan kepada sistem ini. Jadi kalau ada Tuhan selain daripada Allah, kenapa tidak cabar sistem ini? Ia bukan baru berlaku. Air mendidih 100 darjah Celsius. Air membeku 0 darjah Celsius. Ia bukan baru berlaku. Ia sudah berlaku sejak daripada dahulu, menunjukkan pentadbiran alam ini tiada pencabar. Jadi mana manusia mengaku dirinya Tuhan? Kan? Jadi di situlah kekuatan untuk umat ini pada ayat 3 dan ayat 4. Tamadun yang sangat saintifik sebenarnya. Betul. Dan sebenarnya surah Al-Mulk kita tahu Allah nak menggambarkan kekuasaan Allah, kerajaan Allah dan betapa besarnya Allah itu. Dan kita ni memang kerdil di bawah kuasaan dan jajahan Allah. Dan ayat pertama sampai ke-5 kalau kita dapat lihat, Allah challenge kita intellectually, scientifically untuk berfikir berkali-kali berkenaan environment through observation, melalui pemerhatian kita dan pemerhatian seperti Ustaz kata melalui data scientific. Dan ayat ke-5 ni kita nak masuk ayat ke-4. Masih lagi Allah challenge kita dari segi observation, scientific observation. Jadi Ustaz, saya nak minta Ustaz memperhalusinya sekali lagi. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Perhatikan ayat ini, Allah Ta'ala menggunakan perkataan thumma. Thumma ini kemudiannya, selepas beberapa lama masa berlalu. Irji' al-basar. Ini dasar penting orang beriman. Iaitulah bukan hanya di atas tikar sajadah, tetapi umat yang melakukan review, raja'a. Dia mengulang pandangannya. Ulang pandang 2 kali bermaksud mengkaji dengan penuh teliti. Saya ulang Ulang pandang 2 kali bermaksud mengkaji dengan penuh teliti. Inilah umat ahsanu amala. Umat yang dalam setiap kerja buatnya dia belajar daripada Tuhan. Tuhan bila memberi kepada manusia, atqana kulla syai'. Allah bila memberi sesuatu kepada manusia, dia akan memberi dengan sifat yang maha teliti. Dia ada sebarang kecacatan pada apa yang Allah beri. Kita bagaimana? Ada tak apa yang kita beri kepada orang lain, manfaat yang kita nak beri kepada orang lain, kita ada sifat teliti, sifat memerhatikan apa yang kita sedang beri itu memberikan manfaat, betul-betul manfaat ataupun tidak. Dan yang qalib ilaikal basar, apabila Allah Ta'ala cabar untuk kita cari kecacatan, cacat cela, maka Allah bagi jawapan siap-siap. Sebenarnya, kalau kau cari cacat cela Tuhan, kau tak akan jumpa, yang hanya kau akan jumpa adalah cacat cela dirimu.
keaiban dirimu. Yang menarik ayat ini tuju pada Nabi. Ilaikal basar. Maka fahamlah kita, sesiapa yang kata dia ikut sunnah Nabi, inilah sunnah Nabi, iaitulah orang yang bertafakkur. Ya, macam sekarang hujan lebat, saya harap line okey di Kajang ni. Jadi bila hujan turun, dia berfikir. Irji' al-basar, dia berfikir 2-3 kali. Dia tidak biarkan dirinya larut terpedaya dengan apa orang biasa buat waktu ni. Dia melakukan apa yang orang jarang buat waktu ni, iaitulah bertafakkur. Lalu kita boleh lihat ayat ini di mana Allah tunjukkan impak orang berfikir adalah perasaan. Berlaku satu perasaan dalam hati, iaitulah khasian. Khasian ini rasa diri ini sangat terhina, penuh dengan keaiban. Tuhan yang maha sempurna. Wa huwa hasir. Hasir ini adalah kita rasa menyesal. Kerana kita sudah sia-siakan hidup kita, ya, tanpa melakukan apa yang Tuhan nak kita lakukan. Masya Allah, ya Allah. Dan sebenarnya Ustaz, dari segi konteks, ilmu tu membuatkan kita lagi mampu bertafakur dengan lebih mendalam. Saya banyak tengok video-video bagaimana ahli saintis barat yang memeluk Islam kerana apa yang mereka tahu, ilmu yang mereka pelajari bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dalam dunia sains kan, dunia research. Bila mereka membaca Al-Quran, mereka terkejut. Dia kata, macam mana aku tak boleh beriman kepada Allah dengan ilmu yang aku tahu selama ni. Jadi insya-Allah dengan adanya ilmu sains juga sebenarnya dapat menguatkan iman seseorang itu. Dan Allah melontarkan ilmu sains ni kepada kita bertubi-tubi dalam ayat dalam surah Al-Mulk. Baik Ustaz, satu lagi di hujung ayat tu kan, Ustaz tadi sebut tentang seseorang tu menjadi lesu kalau dia berkali-kali melihat nak cuba challenge Allah. Dan ini kita dapat lihat begitu ramai individu yang kini kita lihat challenge Allah, yang challenge kekuasaan Allah. Dan apa message kita boleh sampaikan kepada mereka ini? Sebab ramai juga DM saya bagi information tentang social media platform yang tertentu yang mempersoalkan kebesaran Allah. Betul, ya, kadang ada kalangan rakan-rakan kita yang bertanya, di mana Tuhan? Bukankah Tuhan ini pengasih dan penyayang? Lalu mengapa tidak bertindak di atas makhluk yang menyebabkan begitu banyak kematian, iaitulah COVID-19? Kenapa Tuhan tidak menunjukkan ketuhanannya? Jadi itu sebenarnya satu persoalan yang sangat kritikal dan berbahaya. Ya, lalu kita mesti mengemukakan jawapan bagaimana nak menemui Tuhan, bagaimana nak lihat Tuhan. Sebenarnya, ya, orang yang benar-benar bertenang, ya, lalu berpegang teguh dengan ayat yang keempat, di mana Tuhan takkan dapat dilihat. Kerana Tuhan ini kalau dapat dilihat, apa beza Tuhan dengan kamu, wahai makhluk? Dan walaupun Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata kasarmu, tetapi bukankah Tuhan ciptakan alam ini untuk engkau dapat merasai kewujudannya? Kerana orang yang benar-benar waras berfikir, mengkaji dengan ilmu, meninggalkan hawa nafsu, dia pasti dapat menghadirkan perasaan mustahil tiada perlanggaran antara planet dan bintang. Baru-baru ini, ya, gerhana bulan kan. Bagaimana mungkin tidak berlanggar antara matahari dan bulan? Ya, kita hari ini tahulah sains apa makna gerhana. Tetapi dulu orang tak tahu apa makna gerhana. Yang orang nampak matahari ditutup oleh bulan. So waktu itu orang pasti tertanya-tanya, tak berlanggar ke tu? Sebab dia bertembung. Maka kat situ kita dah boleh berfikir sejenak. Kenapa apa menyebabkan tiada perlanggaran antara planet ini? Kenapa begitu rapi proses matahari mencetuskan siang, bulan mencetuskan malam? Kenapa tidak kucar-kacir pentadbiran Tuhan seperti malam tiba-tiba matahari degil munculkan dirinya, ataupun siang tiba-tiba bulan kata aku nak muncul juga? Kita takkan dapati, ya, tadi kita baca Yasin kan, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tak boleh kejar bulan, bulan tak boleh kejar matahari. Jadi orang yang waras berfikir akan merasai
adanya satu bentuk pentadbiran yang tidak pernah dicabar oleh mana-mana kuasa. Manusia yang mengatakan dia ada kelebihan, manusia itu hanyalah berdusta pada dirinya sendiri kerana dia terdedah kepada keaibannya sendiri. Masya Allah, Ustaz. Masya Allah, satu huraian yang saya kira sangat-sangat baik pada pagi ini dan moga-moga memberi manfaat kepada semua. Ustaz, sebagai ringkasan, conclusion, dalam keadaan kita melihat pandemik COVID, kadang-kadang saya boleh rasa macam, especially bila kita ni sentiasa di laman sosial kan, kita dapat banyak fitnah-fitnah yang timbul juga. Dan yang kadang-kadang yang membuatkan kita, awak mereka ni tak sedang ke? Tak sedang ke Allah memperingati kita ni? Tak sedang ke? Jadi kalau Ustaz boleh pinpoint satu isu yang Ustaz rasa nak sampaikan sangat kepada para penonton TV Al-Hijrah yang berkaitan tentang pengurusan ego dan sombong, berkait rapat dengan surah Al-Mulk. Silakan Ustaz. Kadang kita ego, kita sombong kerana kita jahil tentang hakikat. Kita tidak memberikan telinga untuk mendengar fakta dan pencerahan. Ya, semoga Allah lindungi kita daripada penyakit bermusuh dengan perkara yang dia jahil. Sedangkan kalau dia tahu hakikat tentang sesuatu, dia tidak akan bermusuh dengan sesuatu. Ya, kita telah belajar pada hari ini bagaimana ayat 1 dan 2 adalah dasar keimanan kepada hari pembalasan. Tetapi ayat 3 dan ayat 4 adalah dasar kehidupan sebagai khalifah. Cantik tu keseimbangannya. Ayat 1 2 bicara tentang bijak sana. Ayat 3 dan 4 tentang bijak sini. Ayat 1 dan 2 tentang spiritual. Ayat 3 dan 4 adalah ayat saintifik. Jadi umat Islam, hiduplah dengan keyakinan kita akan mati dan akan hidup balik nanti. Tetapi duduk di sini Allah uji, adakah kamu menggunakan akal atau kamu sanggup ditunggang oleh hawa nafsu sombong. Jadi ayat tadi berbicara tentang fikir tentang langit, fikir tentang kejadian Tuhan, supaya umat ini umat yang sangat menekankan ilmu. Ya, dalam kes vaksin contohnya, orang yang faham dengan ilmu, apa keperluan untuk mengurangkan risiko COVID, dia tidak akan bermusuh dengan vaksin dan seumpama dengannya. Sebab dia menadah telinga kepada fakta dan tidak didorong hanya oleh satu sudut pandang semata-mata. Jadi umat ini kalau berpegang teguh dengan 1 hingga 4 pun dah cukup untuk melahirkan orang yang takut Allah, ayat 1 2, tetapi takut Allah tidak menyebabkan dia mengabaikan apa sains kata untuk mengelakkan wabak. Jadi 3-4 ayat 3-4 tu melahirkan orang yang sangat seimbang hidupnya, insya-Allah. Masya Allah, cantik sekali konklusi Ustaz. Kiranya secara ringkas bahawasanya kita ni berada di tempat yang begitu kecil dan kerdil sekali, dan Allah ajar didik kita melalui scientific observation, melalui menganalisa data statistik saintifik. Dan ini yang kita dapat lihat. Dan Alhamdulillah pada para penonton semua, kalau nak tahu dengan lebih lanjut lagi tentang surah Al-Mulk, dapatkan buku Kompas Al-Mulk daripada tulisan Ustaz ni. Dan Ustaz, ramai sangat kata tak puas lah hari ini punya discussion. Nak lagi. Dan justru itu insya-Allah kita akan ada lagi 2 sesi lagi. Kita akan ada 3 siri lah in total untuk kita tadabbur surah Al-Mulk ni. InsyaAllah minggu depan, hari Rabu depan dengan Rabu satu lagi. InsyaAllah Ustaz, boleh Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih TV Hijrah. Ramai tak mau lepas Ustaz hari ni. Kata tak usahlah lepas lagi. Tapi nak buat macam mana, masa sudah pun dah habis kan. Dan insyaAllah kita nak kongsikan lagi pada para penonton. So, macam mana nak dapatkan buku ni Ustaz? Buku berkenaan ada di Shopee, mudah saja. Tekan saja di Shopee anda. Kita hari ini semuanya atas talian. Tekan saja Shopee Paradigma Ibarah. Paradigma Ibarah, insyaAllah lah buku itu mudah-mudahan dengan izin Allah akan sampailah ke tangan anda dan membantu anda untuk hidupkan sunnah Nabi, tidak tidur melainkan dengan surah Al-Mulk. Ya, saya tulis buku ini pun untuk membantu anda hafal surah Al-Mulk. Sebab benda yang kita boleh hafal lebih mudah dan lebih kerap kita baca berbanding saya nak buka Quran je kan. So, lebih baik Al-Quran itu dalam dada kita. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, jazakallah khairan kafiran. Moga Allah memberi rahmat, memberi afiah pada Ustaz yang sentiasa berkongsi dengan kami semua. Doakan kami semua sentiasa dekat dengan Allah, sentiasa berpandukan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dalam kehidupan, insyaAllah.
InsyaAllah, amin. Dan jumpa lagi Rabu depan Ustaz. Assalamualaikum InsyaAllah. warahmatullahi Terima kasih banyak Puan Farah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itu dia secara konklusinya kita dapat lihat betapa amazingnya, hebatnya surah Al-Mulk. Allah didik kita untuk kita rasa kerdil, kita lihat kebesaran Allah itu melalui observation, penganalisa, daripada saya tadi tak nak sebutkan, dari segi menganalisa scientific information, informasi scientific. Jadi kita ni sebagai umat Islam, kita kena harus berfikiran saintifik. Dan insya-Allah moga-moga Allah menjadikan kita umat yang kuat kembali, yang berpandukan fakta dan bukannya emosi ataupun mitos. Baik, kita rehat seketika, kita akan kembali selepas ini insya-Allah.